Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan dengan rakan setugas saya Naila Huda yang kini berada di rumah ataupun work from home, norma baharu, kelaziman baharu. Dan hari ini kita nak bincangkan mengenai kesihatan mental dan kelangan kanak-kanak. Dan negara kita bukan sahaja berdepan dengan pandemik COVID-19, tapi tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan juga Mobiliti 2019 menggambarkan isu kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia sebagai satu epidemik. Dan pada tahun lepas, seramai 424,000 kanak-kanak berdepan dengan masalah kesihatan mental. Termasuk satu daripada 10 kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun. Dan apabila sekolah sekali lagi ditutup dan juga perintah kawalan pergerakan bersyarat kembali dilaksanakan di beberapa negeri, tekanan ke atas kanak-kanak pasti bertambah. Dan bagaimana untuk mengurus isu-isu kesihatan mental, tekanan mereka serta juga kesihatan ibu bapa sendiri yang bukan sahaja perlu bekerja di rumah bagi mereka yang di kawasan dikenakan PKPB, sambil juga dalam masa yang sama memastikan pembelajaran kanak-kanak dapat diteruskan di rumah. Untuk membincangkan hal tersebut, kita bersama Dr. Nurhalina Bahar, merupakan pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja Prince Court Medical Center dan juga panelis drbudak.com. Terima kasih Dr. Nurhalina bersama kami pagi ini membincangkan tentang epidemik ini, dan kita nak tahu apa masalah kesihatan yang dijangka berlaku semasa dan selepas pandemik, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Doktor. Okey, terima kasih sebab jemput saya. Bila ada pandemik ataupun dalam keadaan sekarang ada banyak perkara yang kita tak boleh jangka, maksudnya uncertainty. Jadi ada perasaan takut, risau tu adalah perkara yang normal ya. Kalau tak ada rasa takut dan risau macam terlalu relax tu, itu tak adalah satu benda yang tak normal lah. Tapi sebelum saya nak ulas balik pasal apa masalah kesihatan yang dijangka tu, yang pertama sekali saya rasa kita semua kena faham apakah kesihatan mental yang baik untuk semua orang. Kebolehan untuk kita beradaptasi ataupun ability untuk kita adapt tu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Jadi di masa kita takut, di masa kita risau dan di masa keadaan sekarang yang tak boleh nak dijangka, not predictable, kebolehan kita untuk berkebolehan untuk beradaptasi tu, yang tu adalah satu benda yang saya rasa ibu bapa pun kena mahir perkara ini. Dan jika ibu bapa sendiri mahir untuk beradaptasi tu, anak-anak pun akan buat benda yang sama. Di klinik kan, di klinik pakar-pakar psikiatri dan pakar-pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja, kita memang jumpa semasa dan selepas PKP. Masa yang mula-mula dulu dan juga sekarang ni, memang ada tiba-tiba lambakan kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah-masalah kesihatan mental. Ada yang tak berapa teruk, ada juga yang agak merisaukan dan ada juga yang memang dah ada masalah dan tapi semasa PKP tu perkara masalah tu akan bertambah-tambah lagi. Memang lebih ramai kita jumpa kanak-kanak dan remaja mendapatkan nasihat atau perawatan daripada profesional kesihatan mental. Yang paling banyak saya rasa masalah kerisauan, kemurungan, masalah tingkah laku dan masalah penggunaan internet yang berlebihan, masalah penggunaan online games yang berlebihan, masalah keganasan rumah tangga, masalah segala jenis konflik rumah tangga bertambah semasa PKP itu sendiri. Jadi yang ini adalah satu realiti lah. Mungkin kita tak ada statistik nak mengatakan berapa ramai yang datang, tapi yang ni apa kita nampak on the ground. Doktor, ketika mana kita faham kanak-kanak ni dia sukar untuk menyatakan apa yang berlaku kepada dirinya. Mereka ni tidak tahu membezakan apa yang betul, apa yang tidak, apa yang berlaku kepada diri mereka. Mereka sukar untuk ungkapkan, belum tentu rapat dengan ibu bapa, tapi mereka boleh menyatakan bahawa mereka mengalami masalah kesihatan mental.
mereka sendiri tidak kadang-kadang tidak faham apa itu frasa kesihatan mental itu sendiri. Jadi untuk ibu bapa, apa perkara yang boleh dilakukan untuk mengenal pasti ataupun detect ada anak-anak mereka mengalami kesihatan mental? Apa tingkah-tingkah laku yang ditonjolkan oleh anak-anak ini? Yang paling utama, ibu bapa kena ada hubungan yang baik dengan anak-anak mereka. Yang ini basic. Kita memang balik kepada basic. Ibu bapa kena kenal anak-anak dan ada hubungan. Kalau yang basic ni tak ada, yang lain tu macam ke laut dah. Yang basic ni kena ada dulu. Jadi perkara utama yang saya rasa ibu bapa kena peka sekiranya anak-anak mempunyai masalah kesihatan mental ataupun dah mula start ada simptom-simptom awal kan, adalah perubahan tingkah laku. Yang ini sangat bergantung pada umur kanak-kanak itu sendiri. Tapi perubahan tingkah laku, katalah hujung tahun lepas dia macam ni, tiba-tiba dalam pertengahan tahun ni berubahlah, tiba-tiba tak boleh tidur, jadi lebih nak cepat marah, asyik nak asyik nak berada je dengan adik-beradik. Yang penting perubahan tingkah laku tu saya rasa yang paling utama yang ibu bapa kena peka. Menjawab soalan tak saya? Ya, jawab soalan. Doktor, satu lagi yang terfikir dalam fikiran saya sekarang ni kan, ketika PKP itu dilaksanakan pada 18 Mac sehinggalah beberapa tempoh sehinggalah Mei, kemudian kita masuk fasa PKPB ni, ada perubahan ataupun signifikan yang boleh kita nampak tak dalam kesihatan mental kanak-kanak? Tak banyak sangat, tapi bila ada PKP, yang paling suka adalah saya rasa yang paling suka untuk kanak-kanak sekarang adalah remote learning tu, online learning. Dan saya rasa ibu bapa pun perkara ni adalah satu yang agak suka juga kan, working from home ni. Benda perkara yang tak senang kita nak buat lah. Jadi bukan setakat remote learning ataupun online learning ni perkara yang suka. Kanak-kanak tak rasa selamat bila tak ada rasa certainty tu, tak ada rasa rutin yang tetap. Sekejap sekolah online, sekejap sekolah macam biasa, sekejap macam ni, sekejap macam tu. Yang tu menimbulkan perasaan tak selamat. Bila rasa tak selamat ataupun kita panggil unsafe, bila kita kata unsafe, otak kita memang akan respon dengan cara dia akan activate satu area yang dalam otak tu kita panggil limbic system, yang menyebabkan benda-benda lain pun akan susah. Contohnya nak belajar susah, nak jadi lebih produktif akan lebih susah bila tak rasa selamat. Jadi yang perasaan selamat tu yang kita nak tanamkan pada anak-anak kita di rumah dan juga di sekolah lah. Dia sebenarnya bukan saja remote learning tu isu. Bila diorang ni tidak ada connection, tidak ada hubungan dengan kawan-kawan, dan diorang akan rasa menyendirilah. Diorang tak ada kawan, isolated, dan bila rasa tak ada rasa berkawan tu, sebab berkawan tu adalah satu kita panggil PAS, kanak-kanak yang paling penting. Kanak-kanak kena ada, itu hak dia, di kalangan kawan-kawan yang berumur lebih kurang sama dengan mereka. Jadi ini adalah satu benda yang kira wajib lah sebagai seorang kanak-kanak tu, hak mereka untuk bermain, berjumpa kawan-kawan mereka. Jadi bila diorang tak disconnected, diorang dah jadi menyendiri kat rumah, tak ada ruang nak jumpa kawan-kawan, ini menyebabkan lagi masalah yang rasa tak selamat tu. Dan ini adalah kita panggil macam mungkin a setback jugalah. Dia macam bila diorang berjumpa kawan-kawan, bercakap dan jumpa, ini adalah satu perkara yang membantu perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Jadi bila ini tak berlaku dalam katalah 6 bulan ataupun 8 bulan, dan ini akan menyebabkan macam terganggu sikit perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Yang ni yang ibu bapa kena peka. Sebab kenapa ibu bapa kena peka? Sebab bila diorang peka, bila kita peka sebagai ibu bapa, kita akan bantu. Kita tahu kenapa kita nak buat benda ni. Jadi bukanlah kita nak kena buat homework terus, buat homework nak bantu anak macam mana, tapi bila kita tahu this is the underlying issue, basic. Jadi kita akan cuba
pastikan anak-anak rasa selamat dan tidak rasa isolated. Dia tidak akan menyendiri tanpa hubungan dengan kawan-kawan. Walaupun tak boleh jumpa fizikal, memang kita cuba galakkan ada hubungan, ada kontak dengan kawan-kawan. Jadi kalau online school tu, dia bukanlah maksudnya buat kerja sekolah, buat jawab soalan cikgu, ataupun log in untuk attend kelas tu yang penting sangat. Yang penting tu adalah connection dengan kawan-kawan yang lain tu. Kita akan, yang tu lebih penting, yang take precedence lah, maksudnya yang utama sekali. Guru-guru atau ibu bapa kena pastikan anak-anak berinteraksi dengan warm, maksudnya dengan cara yang bagus lah, bukan setakat buat homework, berkualiti homework. Yang tu perkara yang lain dah. Sebab kalau dari segi pelajaran tu ada setback ataupun lambat, yang tu kita boleh kecap, tak ada masalah. Boleh bagi masa sikit, nanti mesti boleh kecap. Tapi kalau perkembangan emosi dan perkembangan sosial kanak-kanak terganggu, yang tu susah sikit nak kecap. Itu akan membawa kepada perkara yang lebih besar lah nanti. Okey, baiklah doktor dan juga Nailah, kita akan berhenti dahulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih mendalam. Apa langkah-langkah yang boleh ibu bapa lakukan, yang boleh dipraktikkan, dan juga apa pihak sekolah dan juga peranan-peranan pihak berkuasa yang lain untuk memastikan bahawa kesihatan mental kanak-kanak ini terjaga ketika mana kita berperang dengan pandemik COVID-19. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami sedang membincangkan tentang isu kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak ketika pandemik COVID-19 masih lagi melanda negara. Dan kita bersama dengan Dr. Harlina Bahar, pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja Prince Court Medical Center. Dan tadi sudah pun menjelaskan tentang faktor-faktor adaptasi kepada pembelajaran dalam talian di rumah dan juga tekanan mereka hadapi ketika pandemik COVID-19 ini. Dan kita nak tahu apa nasihat yang boleh doktor kongsikan kepada ibu bapa yang mereka sendiri berdepan dengan tekanan untuk adaptasi kepada bekerja dari rumah, work from home seperti saya juga, dan dalam masa yang sama mengurus isu kesihatan mental kanak-kanak, dan dalam masa yang sama juga untuk memastikan pembelajaran itu dapat diteruskan, menyediakan persekitaran yang kondusif, yang sihat bagi anak-anak mereka. Itu satu tanggungjawab yang sangat besar, tapi apa tips yang boleh doktor kongsikan? Kan memang susah kan nak buat, dah lah nak work from home, lepas tu nak tengok budak-budak tu punya homeschooling. Tapi yang penting sekali kita, macam saya cakap tadi, kita kena pergi go back to basic. Basic yang paling utama, kita cuba sedaya upaya timetable anak-anak tu jadi predictable. Ada rutin yang sama setiap hari. Contohnya macam bila kita breakfast, bila kita makan hari, bila kita makan malam, bila kita tidur, bila kita buat aktiviti fizikal. Sekarang di Rumah Kelang kan kita ada PKPD, jadi tak bolehlah anak keluar, kena keluar berpatutan lah. Tapi masih boleh buat aktiviti fizikal di rumah. Yang tu back to basic. Kena predictable dan kena pastikan ada rutin. Kanak-kanak secara amnya bila aktiviti diorang boleh dijangka, jadual mereka boleh dijangka, diorang sendiri boleh jangka, okey, apa yang berlaku pukul 9 nak tidur ke apa, itu akan sangat-sangat membantu. Jadi untuk ibu bapa yang working from home dan nak pastikan tu, saya rasa yang paling senang kita boleh buat lah. Tak payah nak buat benda yang sangat high-tech. Kita buat yang boleh kita buat. Yang tak boleh kita buat, jangan risau sangat. Ni merujuk kepada poin saya yang kedua. Ibu bapa sendiri kita kena belajar macam mana kita nak manage kita punya perasaan sendiri. Kalau kita risau, anak kita akan double triple risau. Kalau kita gelabah, anak kita akan nampak kita dan ikutlah macam ni kita punya cara untuk atasi kesukaran dalam masa sekarang ni. Jadi kita sendiri kena
tahu apa kita rasa dan kita belajar macam mana nak manage emosi yang sukar. Contohnya kalau kita rasa risau sangat dan kita rasa susah sangat, kita rasa sedih sangat. Jadi kita kena belajar sini. Ibu bapa sini kena belajar, baru kita boleh bantu orang lain. Lagi satu, yang tu yang basic kan, dan kalau kita nak bantu anak-anak online class tu, don't emphasize too much on the quality of kerja-kerja sekolah tu. Quality memanglah penting, tapi dalam masa sekarang itu adalah perkara yang tidak berapa patut kita utamakan sangat. Dan saya rasa sekolah-sekolah semua, cikgu-cikgu semua dah sangat faham lah pasal ni. Diorang pun susah kan nak buat online class. Jadi kalau yang pentingnya diorang ada connection dengan kanak-kanak yang lain, kawan-kawan sekolah yang lain, dan pastikan mereka berinteraksi. Sebab tak jumpa face-to-face kena allow. Masa sekarang ni kita tak boleh lah nak jadi sangat strict dengan penggunaan internet, sebab memang logical kita kena guna untuk buat apa yang patut. Gunakan masa yang sekarang ni dekat rumah untuk mula ajar anak bercakap mengenai emosi. Sebab secara generalnya kanak-kanak memang dia tak berapa pandai tau nak cakap, oh saya ni sekarang rasa sedih, ataupun saya sekarang rasa risau, saya rasa murung, saya rasa marah. Dia tak boleh, tapi dia tunjuk dengan tingkah laku. Jadi role kita sebagai ibu bapa, kita kena cuba membantu anak kenali apakah perasaannya. Macam kita nak buat tu, kalau kita ada banyak vocab, maksudnya ada banyak perkataan yang kita boleh gunakan untuk perasaan, itu lagi bagus. Tapi kalau kita tak ada, boleh je Google feeling chart ataupun feeling wheel yang memberi, you just Google, memang nampak ada banyak lah perkataan-perkataan yang boleh kita bantu kanak-kanak bercakap mengenai emosi. Dan yang ni saya rasa ibu bapa memang kena bantu mereka, sebab mereka memang takkan boleh buat ni sendiri. Jadi gunakan masa ni, PKPB ke, banyak masa kat rumah, gunakan yang ni. Sebab yang ni adalah satu opportunity sebenarnya. Kita ada banyak sikit masa kan kat rumah, walaupun stres, kita luangkan sikit masa untuk bantu anak mempunyai, kita panggil emotional coaching tu dengan lebih bagus dan lebih mendalam lagi. Sebab selalunya kalau tak ada pandemik ni semua, memang kita tak akan ada masa nak buat lah. Mereka sebenarnya belajar sendiri lebih banyak. Tapi ini adalah satu opportunity yang kita kena gunakan. Dan saya teruskan ya. Dan lagi kalau macam selain pada luangkan masa tu, nak kena bercerita sikit apa yang mereka tengok di media. Kadang-kadang terlalu banyak dan mereka jadi lebih risau. Yang ni kita kena peka. Ibu bapa kena peka. Kena pastikan mereka faham apa yang mereka tengok tu. Kena tengok umur lah, macam ni kita nak terangkan. Saya bagi satu contoh, sebab katalah umur budak 9 tahun kan memang sangat kerap mereka akan tengok, katalah ada kematian seorang yang berumur 71 tahun. Mereka akan terus takut dengan nenek mereka akan sakit macam tu. Jadi ini adalah normal untuk kanak umur 9 tahun akan rasa macam tu. Jadi macam ni kita nak handle tu. Macam ni kita macam ni kita nak bantu anak-anak supaya takut tu tak berlebihan. Yang ni yang kalau ibu bapa peka, dia tahu macam mana nak buat. Dan saya rasa back to the basic lah. Conclusionnya, gunakan opportunity ni untuk strengthenkan hubungan kita dengan anak-anak dan bantu mereka kenali emosi sendiri. Tapi sebelum kita boleh buat dan bantu anak-anak kita buat macam tu, kita sendiri yang kena tahu basic tu. Kita kena tahu macam mana nak handle dan baru kita boleh bantu. Okey? Doktor, kita sebenarnya pada bulan November akan dibentangkan dengan bajet 2021, dan kalau kita lihat bajet untuk tahun 2020, kerajaan memperuntukkan hanya 344.82 juta untuk kesihatan mental itu sahaja.
Jadi, pada pandangan doktor, dengan sebelum ini kita tangani kesihatan mental atas faktor-faktor yang telah pun sedia ada. Tapi apabila COVID-19 menjengah negara, ini menambah satu lagi faktor yang perlu ditangani dari sudut kesihatan mental ditambah dengan COVID-19. Jadi, pada pandangan doktor, adakah keperluan untuk meningkatkan bajet 2021 khusus kepada kesihatan mental ini dan apa lagi yang boleh kita lakukan, doktor? Yang ini memang soalan cukup emas ni, yang memang betul lah. Kalau kita nak buat sesuatu, kita perlukan ruang dan peluang dan juga support dari segi financial ke dan segalanya untuk government. Macam kita nak champion mental health, sebab tanpa kesihatan mental dia tak ada kesihatan lain sebenarnya. Kalau kita tak ada kesihatan mental, kesihatan fizikal pun akan ke laut juga. Dan mesti pernah dengarkan no health without mental health. So yang ni sangat penting lah kalau kita sebagai satu nation, satu negara memastikan dan memberi keutamaan bahawa kesihatan mental itu sangat penting. Dan sekiranya kesihatan mental terganggu, dapatkan bantuan dan rawatan yang cepat, sebab selalunya kamilah di ground level memang selalu sangat jumpa mereka yang lambat dapatkan bantuan disebabkan stigma. Stigma kata kalau jumpa profesional kesihatan mental, maksudnya teruk sangat and all that. So betul-betul sangat tak membantulah. Dan kenapa kita ada stigma ni? Sebab kita tak prioritaskan kesihatan mental. Kita memang cakap pasal kesihatan fizikal banyak, tapi saya rasa kita kena tengok dah, sebab betapa burden of illness tu sangat besar kalau kita ada masalah kesihatan mental berbanding dengan kesihatan fizikal. Ya. Doktor, akhir sekali sebelum kita berpisah tadi, doktor banyak kongsikan tips buat ibu bapa dan juga bergerak ke harapan apa lagi yang diperlukan dari sudut infrastruktur dan sokongan kewangan. Tetapi akhir sekali juga penting peranan yang dimainkan oleh guru-guru. Mereka menjadi peranan yang sangat penting apabila kanak-kanak perlu kembali ke pembelajaran dalam talian dan belajar dari rumah. Jadi apa juga nasihat yang doktor boleh kongsikan bagi guru-guru yang pastinya sama juga berdepan dengan tekanan yang sangat berat untuk adaptasi kepada pembelajaran dalam talian? Apa contoh nasihat yang doktor boleh kongsikan bagaimana mereka boleh kenal pasti simptom-simptom isu kesihatan mental tetapi dalam talian? Possible ataupun tidak, doktor? Possible. Sebab saya rasa guru-guru semua dah sangat mahir lah mengenai kanak-kanak, pembesaran dia dan apa yang mereka perlukan, dan memang diorang buat kerja yang sangat-sangat banyak dan sangat menyebabkan diorang rasa sangat stres. Tapi bila di talian, sangat suka nak tengok satu-satu murid dan mereka memang takkan boleh nak tengok semua. Jadi sebab itulah perlu sangat bantuan ibu bapa. Dan kalau guru-guru yang ada nampak kanak-kanak tak join in ataupun tak contribute langsung ataupun log in tapi tak buat apa-apa, yang ni memang I think semua guru-guru dah buat. Diorang akan terus inform ibu bapa dan pastikan membantu anak-anak di rumah, sebab diorang ni bukan dekat sekolah kan, jadi susah kalau mereka nak buat secara online ni. Tapi konsep yang sama, sekiranya ada perubahan tingkah laku dan perubahan tu yang penting. It's not about kelakuan Islam, tapi perubahan tingkah laku daripada dulu dengan sekarang. Dan sebab ada banyak uncertainty, sekejap sekolah fizikal, sekejap sekolah online. Jadi bila mereka semua balik ke sekolah fizikal, banyak sekolah sebenarnya dah buat banyak survey dan cuba kenal pasti mereka yang mempunyai simptom-simptom awal, contohnya anxiety ataupun social anxiety, dan saya memang jumpa ramai lah yang mempunyai sangat masalah yang nak balik ke sekolah tu. Dia rasa sangat takut. Ini adalah satu yang memang berlaku realiti di sekolah. Dan sebelum PKPB di Lembah Kelang, ada ramai juga ibu bapa yang tak hantar anak di sekolah kan sebab takut cases makin banyak and all that. So jadi kalau guru saja nak buat sendiri memang tak logikal lah. Memang kena bantuan ibu bapa. Sama sebenarnya macam sekolah fizikal. Guru ada tanggungjawab di sini dan ibu bapa kenalah bertanggungjawab bersama. Okey, baiklah. Terima kasih banyak
Dr. Nurhalina Bahar, pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja Prince Court Medical Center dan juga panel drbudak.com kerana berkongsikan mengenai bagaimana ibu bapa peranan, sebenarnya bukan ibu bapa, seluruh masyarakat memainkan peranan untuk memastikan bahawa kesihatan mental kanak-kanak terjaga ketika mana kita berperang dengan pandemik COVID-19. Okey, baiklah. Selepas ini Niaga Awani akan menampilkan Hafiz Rosli dan kami di Awani Pagi. Saya dan juga Nailah Huda berakhir di sini saja. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.